Hai, Assalamualaikum. Jadi, kita nak tengok untuk cell cycle and mitosis. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan cell cycle dan kita nak tengok proses mitosis. Kalau ingat balik, proses mitosis adalah satu proses cell division to form the somatic cell. While meiosis untuk form gamete cell or reproductive cell. Jadi mari kita tengok dia punya proses. Okay, this is a cell cycle and mitosis. Okay, what is the meaning of cell cycle? So cell cycle means the sequence of events that involve DNA multiplication and cell division to produce two daughter cells. The cell cycle consists of two phases, which is interphase and M phase. So interphase is the longest phase in the cycle, and this phase is made up of G1, S and G2. Okay, what is the cell cycle? Cell cycle ni adalah satu cycle yang mengikut urutan melibatkan DNA itu berganda dan melibatkan proses pembahagian itu sendiri sehinggalah selesainya sel tu membahagi menjadi dua sel. Jadi cell cycle ni adalah proses sel itu bersedia untuk membahagi sampailah sel itu selesai membahagi. Itu adalah maksud cell cycle. Okey, jadi proses sel itu bersedia is known as the interphase. Interphase. Meaning interphase is dalam interphase ni adalah satu phase yang paling panjang lah. Bermula pada G1, S and G2. Jadi G1, S and G2 is part of the interphase. Okey, selesai sahaja interphase barulah sel tu akan masuk fasa M phase di mana dia dah mula nak membahagi, berlakulah proses mitosis. Mitosis ni adalah proses karyokinesis tu di mana the nucleus of the cell tu membahagi jadi dua dan ditutup dengan cytokinesis di mana the cytoplasm of the cell divide, maka lengkaplah satu cell cycle. Jadi M phase ni sekejap je, tapi fasa sel itu get ready to divide ni sangat panjang lah daripada G1, S and G2. Jadi mari kita tengok setiap satu prosesnya. Okey, kita tengok dulu untuk G1. Okey, ni G1 Okey, G1 what happened G1, G1 is the first phase yang akan dilalui oleh sel. Maksud G1 is the growth phase. Growth. G R O W T H. Okay. Growth phase. Okay. Di mana cell will grow. Okay, cell will grow and the cell components such as mitochondrion, endoplasmic reticulum are produced at this stage. Jadi mitokondria baru dan endoplasmic reticulum akan dihasilkan pada ni dan sel membesar. That's why dia ada growth phase 1. So protein is used in the cell cycle are also synthesized during this time. Protein pun yang akan digunakan dalam cell cycle pun dihasilkan, and at this stage the nucleus look big and the chromosome is in the form of chromatin. Okey, apakah maksud chromatin? Chromatin ni adalah bentuk kromosom di mana dia bentuk benang macam ni sahaja. Ni adalah bentuk chromatin. Maksudnya masa G1 phase ni kromosom masih lagi bentuk berbenang chromatin. Tapi nukleus macam tu dah besar. Jadi untuk G1 phase ni the cell grow, the mitochondria and the endoplasmic reticulum are produced, protein is also synthesized and the nucleus look big. Itu adalah untuk G1. Okay, and then after finish at G1, the cell will enter the second phase in the interphase, which is the S
phase. Okay. What happened in the S phase? Okay. In the S phase, the DNA synthesis occur. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan synthesis? Production, produce. The DNA is produced in S phase. Okay, jadi dia menghasilkan DNA baru sebab dia kan nak bahagi kan. Okay, the DNA in the nucleus is replicated. Okay, and each chromosome multiply into 2 identical chromosome known as the sister chromatic. Okay, kalau tadi bentuk asal kromosom adalah bentuk benang macam ni. Okay, okay. Yang kita kenali sebagai kromatin. Kemudian bila dia dah jadi macam ni, DNA akan replicated. Maksud replicated ni dia double lah. Dia double dan dia membentuk kromosom. Dia nampak tak? Asalnya macam ni, dia atau bentuk lain dia ni asal macam ni kan, satu, dia akan form lagi satu kromosom menjadi 2, 1, 2. Tapi ni masih lagi satu kromosom. Cuma dalam satu kromosom ni ada dua strand kan tu lah. 2 tu, 1 dan 2. Okey, jadi setiap satu ni dikenali sebagai sister chromatic. Jadi daripada asal ni bentuk kromatin, dia akan double lah, sama ada macam ni atau bentuk macam ni. Dan dalam satu kromosom ni ada dua rantaian ni, dan ni dua saraf ni benda yang sama je, macam dia fotostat. Jadi 2, daripada 1 fotostat jadi 2, dan maklumat DNA ni sama sahaja, and both chromatic are joined at the centromer. Okey, jadi kalau saya lukis balik bentuk kromosom. Okey, jadi kalau kalian tengok kat sini, dia ada 2 set lah. 1 set di sini dan 1 set lagi sini. Jadi dalam satu kromosom ada 2 sister chromatic, dan bahagian tengahnya ni, tengah dia dikenali sebagai centromer. Centromer tengah ni. Okey. Dan satu bahagian sebelah ni saja dikenali sebagai chromatic. Okey. Jadi S phase ni adalah kita panggil fasa sintesis. S for the synthesis. Maknanya DNA dihasilkan dan asal bentuk kromosom macam ni, dia telah mengalami replication, dia berganda jadi 2 yang sama, dia fotostat membentuk 2 ikatan ni, di mana satu strand ni, satu rantaian ni dikenali sebagai kromatik. Jadi 2 ni kita panggil sister kromatik. 2 kromatik beradik lah. Okey, seterusnya the cell will enter the third phase in the interphase. It's known as the growth phase 2. G itu known as the growth phase 2. Growth phase 2. Okay, so the cell will continue to grow and remain active metabolically during G2 phase. So the cell will gather energy and make final arrangement to enter the next stage of cell division. So after the interphase stage, the cell will enter the M phase. So dia kata kat sini, sel tu akan terus membesar dan akan kekal aktif sebab dia nak kumpulkan tenaga untuk dia melalui M phase. Okay, so masuklah dia ke dalam, selesai interphase ni, dia akan masuk ke dalam M phase.
So M phase is divided into two small phase known as mitosis and cytokinesis. So M phase is made up of mitosis and cytokinesis. So dalam mitosis ada lagi fasa yang lebih kecil iaitu prophase, metaphase, anaphase and telophase. Dia berlaku sekejap tapi kita boleh nampaklah proses dia. Jadi dalam mitosis ni pula dia akan ada 4 fasa kecil atau subfasa. Ingat PEMAT. PEMAT. P-M-A-T. PEMAT. PEMAT prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okey, itu untuk the cell cycle.